Hari ini kita berada di dalam satu podcast Berani Naik, Berani Jawab. Dokter berani? Berani. Ini yang kita mau dengarkan daripada Oke. calon anak muda kita, berasal daripada APAS, dan pada hari ini beliau telah dicalonkan sebagai calon nomor 5 APAS daripada Barisan Nasional. Tahniah dokter. Oke, kasih. Kita akan mengupas beberapa hal Oke. untuk membincangkan dan memperkenalkan dokter sendiri kepada masyarakat APAS dan beberapa hal yang menjadi masalah penderitaan masyarakat APAS ini yang akan dikupas dan diselesaikan sekiranya Dr. Elmi menjawat jawatan sebagai Dewan Undangan Negeri APAS yang seterusnya. Betul dokter? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersiaran di salah satu podcast yang kita namakan sebagai Berani Naik. Dan pada hari ini kita membawakan satu sosok muda di dalam UMNO. Satu calon yang mewakili UMNO di DUN APAS, yaitu Dr. Elmi Arwizan, seorang graduan dokter daripada Mesir. Ya. Daripada Tanta dokter. Tanta University. Tanta University. Ya. Oi, pandai cakap bahasa Arab nih. Bolehlah sikit-sikit. kalau balik semula sana mungkin bolehlah bercakap dengan orang sana. Sebab kita punya Arab sini dengan Fusha. Arab Mesir pusah. Pakai apa bahasanya? Dorang Amia. Oh iya, bahasa yang beza sikit lah. Bahasanya di sana Amia. Ah. Seorang dokter yang pernah bertugas di Queen Elizabeth dan juga di hospital di klinik di Tawau, memberikan servis perubatan kepada masyarakat di area sini, dan pada akhirnya beliau memilih UMNO dan melihat UMNO sebagai satu wadah perjuangan untuk membawa aspirasi masyarakat. Soalan paling umum dokter, Ya. kenapa UMNO? Oke, dia macam gini. Saya dibesarkan daripada keluarga yang memang penyokong kuat UMNO. Dari kecil lagi di DUN APAS ni, dari arwah zaman Datuk Taufik Abu Bakar Titigan. Memang ayah saya daripada keluarga saya, arwah atuk saya pun dah dari awal lagi memang dah jadi pengikut setia kepada arwah almarhum. Kita juga dapat melihat segala kemajuan dan juga perubahan yang dibawa oleh arwah dulu. Dan sebenarnya apa yang BN selama 34 tahun kan di Sabah ni banyak perubahan drastik yang telah dilakukan. Cuma mungkin kita lihat masalah ini disebabkan oleh sesetengah pemimpin yang memperjuangkan hak pribadi. Jadi itu yang kita lihat, ramai yang daripada kita punya pemimpin ni berlompatan sana sini demi mengejar keuntungan pribadi lah. Tapi dokter, kalau boleh saya potong, sebelum daripada 2018 itu berakar di UMNO, berketurunan di UMNO, menjadi pemimpin di dalam UMNO, tapi pada akhirnya memilih untuk pergi kepada parti, kalau boleh saya sebutkan, yang lebih bersifat kenegerian. Sedangkan Barisan Nasional ini parti dia berada di level nasional. Kenapa dokter merasakan bahwa bukan parti lokal, tapi parti nasional? Oke, ini sebenarnya ini bagi pendapat saya sendirilah. Kita lihat pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang dulu ni, yang telah melompat ke sebelah, dorang ni kita lihat lebih mengejar keuntungan pribadi. Dengan berbagai masalah dan kes-kes yang telah dihadapkan sebelum ni. Jadi kita lihat sebenarnya sentimen ni dorang bawa untuk mempengaruhi orang kita. Sebab kalau kita lihat sendiri pun, kita di UMNO di Sabah ni bukannya satu orang pun bukannya daripada orang Semenanjung. Memang orang kita sendiri, orang Sabah sendiri. Betul. Saya sendiri pun berasal daripada kampung Apas Parit. Jadi kalau saya bukannya daripada orang Semenanjung, dari Kelantan, Terengganu, tidak ada. Memang saya sendiri pun dilahirkan di Hospital Besar Tawau. Jadi sebenarnya sentimen ni diorang naikkan demi mengejar keuntungan pribadi lah. Sebab tu apabila
kerajaan BN jatuh masa 2018 tu, ramai yang berlompatan demi kita nak tengok ni dorang ni lebih kepada keuntungan pribadi lah. Sebab kita tengok rakyat kita khususnya di area Sabah ni, di Dun Apas ni, masih lagi ada yang sengsara dengan masalah infrastruktur, masalah setinggan, dan juga pelbagai masalah-masalah yang timbullah di setiap kampung yang kita tengok. Dokter bercerita soal masalah rakyat, masalah setinggan, masalah infrastruktur. Sedangkan inilah juga hal-hal yang disebutkan oleh pemimpin-pemimpin lain, baik daripada warisan, JRS dan lain-lain. Untuk masyarakat Apas, kenapa Dokter Elmi dan bukan yang lain? Itulah sebab saya pun sebenarnya saya pun sendiri tidak sangka juga dicalonkan sebagai calon untuk Barisan Nasional pada PRN ini. Sebab dalam struktur organisasi UMNO bahagian Tawau ni pun saya punya jawatan adalah level yang paling rendah. Saya sebelum tu Dokter di apa jawatan di bahagian? Saya jawatan bagian saya cuma Bendahari Pemuda UMNO Tawau saja. Boleh lah. Dia itu pun kira kita ada ketua pemuda, kita ada ketua bahagian, kita ada EJK bahagian lain dan juga naib kan. Ketua wanita, ketua putri. Tetapi bagi saya sebenarnya memperjuangkan nasib orang Apas ni. Tidak kiralah daripada latar belakang segala aspek. Kita pergi masuk kampung sana, kita bantu apa yang kita boleh. Walaupun kita ni bukan kerajaan, walaupun saya habiskan puluh ribu ringgit, beratus ribu ringgit, tapi ini kita mau lihat, kita mau ambil tahu kita punya keadaan masyarakat sekeliling. Sebab saya sendiri pun orang kampung dan saya pun rakyat di Apas ni. Saya faham apa sebenarnya yang mereka alami daripada kesusahan, tiada peluang pekerjaan, dengan kos hidup yang tinggi dan juga kehidupan yang sangat daif, soal kesetinggan dan juga kebersihan. Dan saya juga sebagai doktor, saya lihat kebanyakan tempat di area Apas ni adalah masalah kebersihan yang menyebabkan banyak penyakit yang timbul. Ini sangat dokter lah. Itulah. Jadi saya punya misi sebenarnya saya nak bantu dan kita nak selesaikan masalah-masalah ini sebenarnya. Jadi kalau pada satu sudut saya melihat bahwa dokter merasakan bahwa capability dokter sebagai seorang dokter yang tidak dimiliki oleh calon-calon yang lain membuatkan dokter mempunyai satu naratif bahwa masalah setinggan, kebersihan ini perlu dimuktamadkan. Sebabnya ini melibatkan dengan kualiti hidup masyarakat. Bila mana kualiti hidup masyarakat tidak mencapai pada satu tahap yang bagus, maka perkembangan masyarakat juga tidak begitu memberansangkan. Apa komen dok? Kalau ikutkan sebenarnya ialah dengan saya sebagai seorang doktor, kalau saya tidak peduli dengan masalah-masalah orang kampung saya, dengan rakyat sekeliling saya just teruskan bekerja sebagai seorang doktor. Itu pun bagi saya alhamdulillah sudah cukup memuaskan. Memuaskan. Tapi bagi saya ni dididik dari kecil, kita lihat kesusahan masyarakat sekeliling, dan juga saya pun dibesarkan daripada keluarga yang sangat-sangat sederhana. Kadang-kadang kita pun nak sesuatu benda tu pun memerlukan masa, dan kadang-kadang kita nak beli itu beli ini pun tidak ada. Jadi apa yang saya rasakan memang saya dapat rasakan dengan masyarakat kita yang sekeliling lah. Jadi daripada segi soal isu setempat ni, daripada soal kebersihan, taraf kualiti hidup, sebenarnya dia berpunca daripada di kampung itu sendiri. Contohlah, sebagai contoh kita lihat ada satu setinggan ni dengan kawasan yang tidak diurus dengan baik, dengan masalah pembuangan sisa pepejal yang menyebabkan air daripada di kawasan sekitar tu berkumpul dan menyebabkan banyak penyakit seperti penyakit denggi, wabak-wabak yang lain, keracunan itu dan keracunan ini. Bila benda tu berlaku, dia menyebabkan taraf hidup rakyat ni menurun daripada segi kesihatan. Jadi bila rakyat ni sakit, dia tidak mampu untuk bekerja, dan dia tidak fit untuk mencari duit lah. Ini yang kita lihat daripada isu-isu yang
berlaku pada ketika Mhm. ini. Jadi saya punya misi juga kita nak lihat kita punya tempat ni bersih, diurus Mhm. dengan baik daripada segi kebersihan, taraf hidup masyarakat, air, elektrik dan juga jalan. Yang memang Mhm. ini isu ni sudah berpuluh-puluh tahun lah Mhm. ya. Ah, tapi kita lihat juga isu ni berpuluh tahun ni siapa juga kita punya pemimpin. Oke. Ah, jadi kita lihat yalah memang BN ni mentadbir tapi kita tengok kita punya pemimpin-pemimpin dulu ni adalah pemimpin yang berada di sebelah sekarang. Oke. Jadi negatif orang nak kata kita undi parti baru ni tapi kita lihat pemimpin dia masih di tangkuk yang lama. Oh, jadi Hmm. begini, maksud dokter adalah, Hmm. kalau dokter berani mengaku dengan kenyataan dokter ini, maksudnya adalah ketika mana pemimpin-pemimpin yang sudah lompat ini daripada UMNO, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tidak memperdulikan kawasan lingkungan, Hmm. dan apabila mereka lompat kepada parti sebelah, maka perkara yang sama akan berlaku. Ya, kita lihatlah ada setengah, tidaklah semua pemimpin begitu. Mhm. Mungkin ada pemimpin juga yang memang peduli dengan dia punya masyarakat dan rakyatnya dia sendiri. Cuma memang kita lihat sebenarnya majoriti daripada pemimpin-pemimpin kita yang melompat ni, kita lihat masih keadaan ni masih keadaan yang sama. Oke. Kita lihat sendiri kawasan-kawasan kita ni masih begitu juga. Mhm. Penyelesaian tidak ada, Mhm. masalah-masalah yang rakyat timbulkan kadang-kadang tidak diendahkan. Mhm. Mhm. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang rakyat kita muak. Mhm. Rakyat kita pun sudah pandai berfikir, Mhm. anak-anak muda pun sudah pandai menilai. Mhm. Mereka pasti akan mahu lihat perubahan yang boleh membawa suara mereka inilah. Itu yang kita nampak daripada naratif isu pasal sekarang ni. Bila mana dokter menyatakan bahwa dokter mempunyai capability ataupun mempunyai kebolehan Hmm. untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dokter sebutkan tadi, apa jaminan kepada masyarakat bahwa seorang Dokter Elmi Arizan adalah orang yang tepat untuk selesaikan masalah ini dan bukan calon yang lain? Okey, kalau kita lihat, yalah saya sebagai seorang doktor, saya ini melihat pelbagai macam-macam ragam manusia. Daripada sekecil-kecil usia bayi 1 hari 1 jam baru dilahirkan Oke. sampailah kepada usia yang senja dan yang kita lihat yang telah meninggal dunia. Berusia, ya. Jadi pelbagai ragam pelbagai latar belakang masyarakat tu kita lihat, saya sendiri lihat dan saya sendiri alami. Mhm. Pelbagai kerana kita lihat kadang-kadang pasien datang ke tempat saya kadang-kadang bukan sakit pun, dia lebih kepada stres di tempat kerja, stres di Oh. jadi bila selalu saya berhadapan dengan begitu, Mhm. jadi saya semakin lama semakin faham apa yang rakyat mahukan sebenarnya. Mhm. Mhm. Macam contoh kita lihatlah, contoh kadang-kadang saya pergi ke sesuatu tempat ada anak muda melepak. Kadang-kadang mereka ni mahu dipeduli, Mhm. mahu didengar suara mereka. Macam Betul. contoh dorang nak minta buat program, nak minta kita bagi dorang bola, Mhm. bagi dorang net, Mhm. bagi kemudahan untuk dorang bersukan. Bersukan. Tapi ada setengah tempat bila mereka minta dengan YB di kawasan langsung tidak diendah. Oke. Jadi macam itu salah satu contoh lah. Sebenarnya isu anak muda ni banyak yang komplain pasal isu peluang pekerjaan lah, dan juga peluang-peluang anak-anak muda ni daripada bahagian teknikal yang mereka Mhm. boleh Mhm. masuk dan mahiri lah. Selain itu juga kita lihat taraf hidup orang tua kita. Oke. Saya tengok bila saya masuk ke rumah-rumah orang-orang orang-orang tua yang sakit, kadang-kadang mereka ni menghadapi kekangan. Mhm. Daripada contohlah kita masuk satu rumah ni dia kawasan-kawasan yang sangat padat. Mhm. Kawasan setinggan, kawasan yang tidak diatur dan ditempatkan dengan baik. Oke. Kadang-kadang kebolehan untuk dorang keluar lagi tempat tu ada masalah. Nak Oke. pakai kerusi roda susah, nak angkat itu, nak Oke. angkat ini, dan juga ahli keluarga sekeliling yang sangat daif. Mhm. Jadi itu yang menjadi saya punya semangat untuk kita ubah kali ini. Kita Mhm. akan bagi insyaAllah kalau saya diberi mandat, kita akan pastikan benda-benda ini akan ditadbir dengan baik. Oke, terbaik dokter. Di bahagian kedua ini dokter, kita Hmm. lebih kepada mahu menyelami masalah ataupun penderitaan masyarakat di Apas ini khususnya. Sebagai contoh, kalau kita melihat kepada isu yang berlaku, isu semasa. Kalau kita lihat contohnya macam di Apas, di Batu Empat Apas suatu waktu dulu, saya ingat pada tahun 2012.
ada lebih kurang 700 rumah yang mengalami kebakaran di sana, rumah-rumah setinggan yang mengalami kebakaran. Dan hal tersebut menyebabkan ramai daripada mereka yang mengalami kesukaran hidup. So, rumah terbakar, tidak ada peluang untuk memperbaiki rumah, dan dikabarkan ada um, dana yang turun daripada kerajaan. Seingat saya lebih kurang 10 juta ringgit, tapi dana tersebut tidak sampai ke masyarakat ataupun ke kawasan tersebut. Bagaimana doktor melihat masalah ini? Dan doktor sendiri sebagai orang yang lahir membesar di tempat ini sudah tentu mempunyai kenalan mungkin orang di sana secara pribadi. Bagaimana doktor melihat masalah ini boleh diselesaikan? Okey, pasal isu, setinggan, tempat, ni di Kampung Kurnia Jaya Batu Empat, Okey. dia berlaku pada tahun 2022. Okey. Tapi sebelum tu seingat saya ada satu berlaku juga kebakaran yang melibatkan dalam 30-40 buah rumah, Okey. 10 tahun dalam 2015-2016 saya tidak silaplah. Mhm. Kedua-dua tempat ni sebenarnya masih tidak ada, kita nampak penyelesaian, Mhm. dari segi macam mana nak susun atur bagi penduduk-penduduk yang terjejas ni, sama ada kita nak bagi dorang duit bantuan untuk membina sebiji rumah di situ, ataupun bagi penyelesaian kepada mereka macam mana untuk menyelesaikan ataupun membantu mereka mengurangkan beban. Sebab bila kita tengok macam contoh di Batu Empat di Kampung Kurnia Jaya, kita tengok yang berlaku kebakaran ni kan, ada sampai kita lihat orang-orang kampung kita ni dia terpaksa meminjam dari Along. Meminjam dari Along ya untuk membina semula rumah mereka. Sebab mereka terpaksa, mereka tidak ada pilihan. Kadang-kadang bila bantuan yang diharap tu tidak tiba. Okey. Jadi mereka ni terpaksa menumpang di rumah saudara mara, menyewa di tempat yang lain, tapi kos itu sangat mahal bagi dorang. Jadi mereka bagi buat inisiatif sementara tunggu bantuan tu datang, mereka meminjam daripada keluarga, ada yang meminjam dari Along untuk membina semula dorang punya penempatan ni lah. Tapi bila dorang bina punya penempatan ni, kadang-kadang kita tengok sangat-sangat daif, dan kita pun sangat-sangat sedih lah melihat keadaan mereka ini. Jadi bila kita masuk ke kampung tu, mereka suarakan di mana doktor sudah sampai di tempat itu? Dah beberapa kali dah kita masuk. Sebab kita nak lihat keadaan orang macam mana. Kita yalah, walaupun kita ni tak ada kuasa, tapi kita sebagai manusia, kita faham ada setengah orang tu yang sangat-sangat daif, tidak mampu, orang tua lah, tidak mampu bekerja, makan pun kadang-kadang kalau ada, kalau tiada, tidak ada. Jadi saya masuk, kita bagi orang sedikit makanan, kadang-kadang itu pun sudah melegakan bagi mereka. Saya lihat ni pasal isu setinggan ni, dia sebenarnya banyak solusi yang kita boleh buat. Okey, ini menarik. Kalau ni bagi pandangan saya lah. Jadi kalau macam contoh, macam sebelum ini sudah dinyatakan oleh pada kerajaan sebelum ni, mereka telah memberikan dana sebanyak 10 juta ringgit untuk mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Kurnia Jaya. Sepatutnya lah. Jadi itu saya tak nak sentuh lah, sebab itu daripada kerajaan negeri. Tapi kita ambil contohnya lah 10 juta ni. 10 juta ni, contoh kita susah sangat nak arrange kampung ini, kita nak bina semula rumah penduduk-penduduk yang terjejas ni. Kita mungkin boleh bagi secara one off kepada mereka ni. 10 juta tu kita lihat ada 700 buah rumah, 500 ke 700 buah rumah yang terjejas. Kita bahagikan 10 juta tu, kita bagi kepada orang one off. Kita biarlah mereka nak cari rumah lain ke dengan duit tu, bayar sewa rumah lain. At least sudah diumumkan dan dorang sebenarnya masyarakat sekeliling pun sudah tahu. Jadi benda tu sudah sampai kepada dorang pun puas hati. Dan kita pun sangat kita sendiri lihat pun sangat tidak rasa terbeban melihat kesusahan yang mereka alami. Jadi itu salah satu penyelesaian yang kita boleh lihat lah. Tapi yang seterusnya kita boleh lihat, sebab masalah di tempat ni kita lihat perlu membuat penempatan semula lah bagi penduduk-penduduk yang terjejas ni. Sebab bila saya masuk pun keadaan memang agak daif dan memang agak tercemar. Jadi bila ada banyak isu sampah yang tidak diselesaikan, yang tidak dikeluarkan dengan baik, ini menyebabkan masalah-masalah yang timbul. Seperti banyak penyakit yang akan timbul lah kepada masyarakat sekeliling.
Jadi bagi saya mungkin kita boleh lihat macam contoh Kerajaan Negeri Melaka, dorang membuat dorang ambil tanah kerajaan, membuat Okey. lot-lot membahagikan lot-lot ni Rumah. dan membina rumah kepada rakyat-rakyat mereka yang beginilah, yang terjejas, yang Mhm. daif. Mhm. Kalau macam contoh lah, mungkin dorang buat rumah kos rendah dalam contoh dalam 80-90 ribu. Mhm. Kalau rakyat tidak mampu membelinya, kita boleh buat secara konsep sewa beli. Mungkin Okey. kita boleh bahagikan kepada Betul. untuk 15 ke 20 tahun, Okey. 1 bulan boleh bayar dalam RM200, RM150. Mhm. Betul, Jadi betul. kita bantu dorang. Kalau macam dorang tidak mampu langsung bayar, kita bagi dorang masa, dorang dorang kita pimpin dorang. Mhm. Mhm. Kita kalau boleh kita carikan inisiatif Mhm. lain, Mhm. bagi grant buat untuk kerja ke macam mana kan. Mhm. At least dorang ada satu tempat yang bersih dan juga tempat berteduh yang Yang kondusif kondusif. Jadi taraf untuk ya, bila kita betul, punya betul. taraf hidup yang kondusif, kita punya kehidupan pun akan jadi lebih baik. Anak-anak mereka pun belajar dalam persekitaran yang selesa, dan sedikit sebanyak pendidikan pun akan pendidikan anak-anak pun akan Mhm. jadi bagus, lebih Lebih baik baik. daripada sebelum ni. Iya. Dan rakyat kita pun boleh melahirkan banyak individu profesional, Mhm. cerdik pandai, dan Mhm. meningkatkan kita punya taraf hidup dan produktiviti masyarakat setempat lah. Mhm. Itu yang kita boleh lihat. Cumanya dokter, salah satu daripada masalah setinggan, ini masalah setinggan secara umum lah. Ya. Banyak kawasan-kawasan setinggan di Sabah ini, dan saya pernah masuk interview dan melihat menyelami masalah mereka. Salah satu masalah yang paling simpel sebetulnya tapi sukar untuk diselesaikan adalah masalah pengurusan sampah. Jadi masalah pengurusan sampah ini memandangkan mereka tinggal di kawasan setinggan yang boleh dikatakan illegal. Maka tidak ada pengurusan daripada majlis PBT Ya. untuk menguruskan sampah tersebut. Sekalian juga dengan idea dokter untuk memindahkan mereka di lot-lot dan kita legalize. Ya. Kita legalize kehidupan mereka, sudah tentu kita boleh untuk memberikan servis ataupun memberikan peluang untuk mereka mendapatkan kualiti hidup yang lebih baik dengan kaedah pengurusan sampah. Sesimpel pengurusan sampah. Jadi apakah dokter memikirkan bahwa pengurusan sampah ini menjadi salah satu punca kepada taraf hidup mereka yang agak lemah ataupun agak lemah kalau dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Okey. Bagi isu setinggan ni ialah mungkin masalah daripada pewartaan kampung tu sendirilah. Okey. Sebenarnya ni kuasa kerajaan negeri dan Majlis Perbandaran. Sebenarnya mereka boleh ataupun YB kawasan boleh menggunakan kuasa mereka untuk mewartakan kampung-kampung ini. Tapi kadang-kadang ialah mungkin kita tidak tahulah, mungkin ada hadapi kekangan daripada segi itu yang kita tidak tahulah kan. Tapi bagi saya kalau masalah isu-isu masalah daripada PBT ni untuk bagi membersihkan sampah-sampah ini, mungkin kerajaan boleh melihat, mungkin boleh mengeluarkan satu bajet khas untuk bajet khas untuk kita outsourcekan kontraktor ni untuk membersihkan sampah-sampah di kawasan-kawasan setinggan. Sebab masyarakat di situ bercampur. Ada yang daripada kita rakyat Malaysia, dan kita faham juga ada yang bukan orang luar lah. Tapi kita kena lihat daripada aspek kebersihan dan juga kemanusiaan kita. Sebab kita ni ada hati, kita ni manusia. Kita pun lihat kalau kita nampak sesuatu tempat tu kotor pun, kita pun rasa tidak selesa. Apatah lagi mereka yang duduk di sana. Jadi ada satu cara, mungkin boleh outsourcekan benda tu, boleh mungkin keluarkan dana untuk kita bagi outsourcekan benda ni kepada kontraktor-kontraktor tempatan untuk membuat pembersihan secara berkala di kawasan-kawasan setinggan ini. Dan juga mungkin boleh mengeluarkan sedikit dana untuk memberi penerangan lagi kepada penduduk-penduduk di kawasan sekitar ni tentang masalah kebersihan, masalah-masalah yang berkaitan dengan isu air ataupun kawasan-kawasan itu sendirilah. Jadi kita pun memberi pendidikan kepada masyarakat supaya tidak membuat sampah merata-rata. Pendidikan itu sangat penting, Pendidikan itu saudara-saudara sangat semua. penting. Betul. Oleh itu saudara-saudara,
kita akan masuk kepada persoalan dokter. Kita akan masuk pada persoalan yang lebih besar. Ini persoalan masyarakat Sabah secara umumnya. Oke. Sebab sekiranya dokter menang, Barisan Nasional menang, orang akan meminta ataupun orang akan mengharapkan Barisan Nasional mampu untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang menjadi polemik ataupun yang menjadi perbahasan masyarakat umumnya. Salah satu daripadanya adalah masalah air. Oke, ini menjadi satu perbahasan ataupun polemik bukan saja daripada Barisan Nasional, bahkan parti-parti lain. Tapi apa khususnya di Barisan Nasional mampu menyelesaikan masalah air di Sabah? Oke, isu masalah air nih di Sabah nih mungkin banyak faktor lah. Oke. Yang itu kerajaan sendiri boleh kupaskan juga. Oke. Cuma dari segi masalah isu air di setempat nih, contoh di bahagian Apas nih, kita lihat isu nih dia berlaku disebabkan masalah satu, mungkin tadahan kita kurang. Oke. Yang kedua adalah masalah isu orang curi air. Contohnya lah ada satu tempat nih kampung nih, ialah kita di situ ada saluran pipe apa semua. Air yang dicuri ini, air yang dipakai secara ilegal nih sangat-sangat membimbangkan lah. Oke. Jadi bila orang ambil air nih, dia tekanan kepada perumahan di atas, perumahan di sekeliling menjadi rendah. Sehingga kan air itu tidak mampu sampai pun kepada ke rumah-rumah inilah yang sepatutnya. Cuma masalah-masalah ni dia cuma bersifat sementara. Apa penyelesaiannya? Bila kita buka hari ni, esok lusa dia sambung balik. Jadi sebenarnya pemimpin tempatan dan agensi yang terlibat kena berfikir apa solusi yang sesuai untuk mengelakkan kejadian ini berlaku kembali lah. Ini salah satu sebab lah kenapa air khususnya di area sini ni ada masalah, mengalami tekanan kurangnya tekanan dan air itu tidak sampai ke perumahan-perumahan yang terlibat lah. Yang kedua mungkin isu daripada tadahan air di kawasan Sabah ni dia mungkin masih kurang dan perlu ditambah. Dan yang ketiga kita boleh lihat daripada contoh di negara-negara maju lah. Kita boleh ambil contoh sebagai Singapura. Dorang merawat dorang punya air tu sendiri. Daripada air kumbahan apa semua, dorang merawat air tu menggunakan teknologi yang sedia ada kepada air yang lebih bersih, air yang boleh diminum semula direct daripada pipe. Itu kita boleh lihat lah daripada perspektif orang panggil teknologi yang lebih moden, ataupun kalau kita lihat kalau kita susah nak buat benda tu, kita lihatlah penyelesaian yang boleh kita selesaikan daripada penyelesaian jangka pendek dulu sebelum kita boleh buat teknologi Persoalannya dokter yang mengganggu minda masyarakat adalah adakah BN bersedia untuk menyelesaikan masalah itu seperti dengan solusi yang dokter sebutkan? InsyaAllah jika BN diberi mandat untuk mentadbir kerajaan Sabah ni, saya lihat isu-isu ini kita akan boleh selesaikan dalam masa yang singkat. InsyaAllah. Sebab bila kita lihat sendiri pun kepimpinan BN dan calon-calon yang dikemukakan pada PLN kali ini adalah 80%-nya muka baru. Tidak ada isu pun daripada segi penyelewengan dana, isu-isu rasuah, dan kebanyakan mereka kami ini semua adalah daripada golongan-golongan yang mungkin lebih yang berpendidikan, profesional. Kita juga ada pemikir-pemikir yang hebat. Jadi sebenarnya bila kita bergabung dan kita berfikir untuk menyelesaikan isu ni, insyaAllah banyak-banyak cadangan yang akan boleh dikemukakan dan benda ini insyaAllah kita akan boleh selesaikan dalam masa secepatnya mungkin. Alright, adakah itu juga berlaku dengan isu elektrik, dokter? Isu elektrik ni kita lihat sebagai contoh lah, masa bulan 9 hari tu ada isu elektrik pencawang elektrik yang di bahagian Segal itu kan panas itu memang sangat panas masa tu. Jadi di situ kita boleh lihat sudah arus elektrik ni
dia bergantung dengan satu tempat dan beberapa tempat saja. Oke. Macam contoh di Tawau nih kita lihat ada separuhnya nih disalurkan daripada tempat-tempat di atas di tertentu lah. Jadi contoh bila ada berlaku macam hari itu ada hujan lebat, banjir apa semua, pencawang elektrik yang besar tu dia runtuh, roboh dan elektrik itu tidak dapat disalurkan ke tempat-tempat yang terjejas yang menyebabkan sampai seminggu rakyat menderita kepanasan, bisnes pun tidak dapat berjalan dengan lancar, yang menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit lah. Jadi betul. mungkin kerajaan boleh lihat daripada sumber-sumber lain juga, macam contoh kawasan yang luas untuk kita letak tenaga solar di situ. Oke, solar farm. Solar farm. Untuk kita menyelami masalah masyarakat di Apas, Ya. salah satu contoh yang kita bawakan tadi adalah berkenaan dengan isu kebakaran yang melibatkan ramai daripada masyarakat di sana. Dokter ada menyebut, dokter sudah pergi ke sana beberapa kali, melihat sendiri kesukaran hidup yang mereka alami. Secara pribadi dokter, bagaimana hal tersebut memberi kesan kepada dokter secara pribadi? Oke, dia secara pribadinya memang bila kita lihat kita rasa sangat sedih. Oke. Kita masuk ke kawasan tu sebenarnya mereka menggunakan sumber yang ada di sekeliling lah. Oke. Contoh lebihan-lebihan kayu yang ada, dorang membina semula jambatan dan juga apa-apa yang boleh dibuat daripada zinc, dorang membina rumah mereka sendiri. Jadi ada satu keluarga tu saya masuk, saya jumpa nak ke tempat tu pun dia punya jambatan pun kita lalu pun dia dah start bergoyang. Kita pun kadang-kadang kita pun risau juga. Kita ni orang dewasa okeylah kita tidak berapa risau sangat. Tapi yang kita risau ni kepada anak-anak kecil. Yes, anak-anak kita yang lalu di kawasan tu. Kadang-kadang kita lihat jambatan tu sangat daif. 2-3 orang pun saya rasa mungkin boleh roboh jambatan tu. Tapi yalah isu ni kan isu setempat, isu kepada rakyat kita. Ada saya jumpa salah satu pakcik tu. Ni cerita dalam tahun lalu lah. Saya masuk sana, dia datang jumpa saya. Dia sendiri cakap mereka sebenarnya sangat berharap bantuan yang setelah diumumkan tu dapat beri kepada mereka untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup lah. Mereka ni ada yang sampai meminjam daripada Along. Jadi bila mereka meminjam daripada Along ni, kita tahulah Along ni kan kadang-kadang dia ada interest dia sendiri. Dalam kesenangan orang memberikan pinjaman tu, tapi ada kesusahan yang mereka berikan untuk rakyat kemudian. Kita faham. Jadi kadang-kadang saya lihat tu pakcik tu sampai dia mau menangis sebab kesusahan dia untuk membayar semula pinjaman daripada Along tu. Sebulan dia kena bayar ini dengan interest bunga yang dia kena bayar semula. Dia pun sendiri cakap dia pun kerja tidak tentu. Kadang-kadang kalau ada kerja adalah, kalau tidak ada dia pun mengharap ihsan orang lain juga. Bila kita lihat, kita tengok dia cerita semua benda tu, kita pun rasa tersentuh. Kalau benda ni terjadi dengan ahli keluarga kita sendiri pun, kita pun tidak puas hati lah. Apa yang telah berlaku dengan mereka ni, kita pun ingin masalah mereka ni diselesaikan dengan lebih cepat. Sedangkan ada dana daripada kerajaan untuk mengurangi beban yang mereka hadapi, tetapi tidak sampai ke poket-poket yang sepatutnya. Masyarakat yang layak sana, ataupun dalam berarti kata warga negara lah, warga negara yang terlibat dengan bencana telah diberikan dana oleh kerajaan tetapi tidak sampai. Mereka juga tidak pernah mendapatkan dana tersebut daripada tahun 2022. Sebenarnya 10 juta yang telah diumumkan tu sehingga kini memang mereka tidak dapat. Memang satu-satu saya jumpa keluarga, saya tanya adakah sudah dana yang telah diumumkan tu sudah diberikan kepada mereka. Mereka sendiri mengaku tidak. Jadi kita pun rasa terkejut juga sebab dana ni sudah turun. Sepatutnya kita sebagai yang berkuasa kena sampaikan, salurkan dana tu kepada mereka sebab mereka ni dalam kesusahan. Mereka ni dalam keadaan darurat. Dokumen apa semua pun itu pun memerlukan masa untuk dorang dapatkan semula untuk membuat baru semula. Isu ni sebenarnya kalau dana tu disalurkan dengan cepat,
sedikit sebanyak kurang terbeban dan mungkin dapat memberi taraf hidup yang lebih baik kepada mereka. Kalaulah dikatakan dokter kan, pada waktu pilihan raya tersebut dan ditakdirkan menang, adakah dokter bersedia untuk berjanji ataupun adakah dokter bersedia untuk melihat kepada perkara ini secara terus? InsyaAllah jika saya diberi mandat untuk mentadbir kawasan N68 Apas ini, macam yang saya katakan tadi, InsyaAllah kalau saya diberikan mandat, saya akan cuba selesaikan masalah-masalah ini secepat mungkin. Bila kita sudah dapat dana tu, kita akan salurkan terus kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Jika itu susah, kita akan buat satu penempatan semula. Kita akan cari satu kawasan tanah kerajaan yang lebih selesa, yang lebih kondusif. Kita buatkan dorang ni tanah-tanah lot dan menempatkan semula mereka di kawasan-kawasan tersebut. Dan selain itu juga bantuan-bantuan lain yang kita boleh berikan, bantuan sara hidup. Kita bantu lagi mereka ini supaya mereka dapat kehidupan yang lebih selesa lah di masa akan datang. Supaya hujung hari yang kita mau pastikan, bahkan daripada calon Barisan Nasional kita sendiri adalah pacik-pacik yang kehilangan rumah, yang harus membina semula rumah mereka, dapat menyelesaikan hutang-hutang, dapat membina rumah yang baik, dan dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Saya ingat itulah calon kita di Dun Apas ini mahu bawakan sebagai sebuah aspirasi beliau. Betul dokter? Betul. Yalah, saya pun anak jati Apas, saya pun ingin lihat perubahan di Apas ini daripada segi pembangunan, infrastruktur, masalah-masalah isu penempatan ini, dan juga saya ingin cuba merubah Apas ini supaya banyak peluang pekerjaan yang kita boleh hasilkan untuk anak-anak muda kita. Jadi dokter, sebagai sebuah masyarakat di Apas yang bakal mengundi pada hujung bulan ini, apa message yang dokter ingin sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah jawaban yang tepat kepada permasalahan di Apas? Mesej saya kepada pengundi-pengundi di luar sana supaya undilah saya sebagai calon anak muda pada kali ini. InsyaAllah kita anak muda ada pemikiran yang baru. Saya berharap masyarakat semua lebih lagi pada anak muda kita, undilah saya. Sebab jika kita masih lagi pada orang yang sama ditakuk lama, saya rasa dalam masa 5 tahun pun Apas ini tidak akan berubah. Dalam masa 5 tahun pun Apas tidak akan berubah sekiranya tidak mendapat seorang pemimpin ataupun seorang calon pada waktu ini yang tepat, yang mampu untuk mengubah masalah ataupun nasib penderitaan masyarakat kita pada hari ini. Selain daripada itu juga dokter, kita mahu membuat rapid fire question kepada calon-calon kita untuk kita menilai pribadi mereka. Alright, soalan yang pertama. K-pop atau English pop? English pop. Saya suka dengar Three Doors Down tu. Oke dokter, soalan yang kedua. Kalau kita melihat daripada segi pembangunan, Tun Dr. Mahathir atau Najib Razak? Najib Razak. Sebab? Dalam masa yang singkat, kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dapat meningkatkan taraf hidup kemajuan rakyat Malaysia ni dalam masa 10 tahun saja. Menjadi seorang dokter atau menjadi seorang pemimpin Apas? Susah nak jawab soalan ni, tapi dua-dua tu pun saya nak jadi. Macam ni, kita jadi seorang pemimpin, tapi dalam masa yang sama saya tetap akan jadi seorang doktor juga. Sebab benda ni profession dan memang dalam jiwa saya sendirilah. Alright. Saya ingat ini saja di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih dokter. Terima kasih waktunya. Terima kasih pada tim podcast Berani Naik. Dr. Elmi melangkah di Apas, dari rakyat hati tulus dan gagal. Harapan Barisan Nasional, pancarkan cahaya Apas bangkit, masa depan nyata.